Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Datuk Seri Pengurusi Masjid Muaz bin Jabal, seluruh jawatan kuasa pentadbiran masjid, para pegawai, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita sama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan alhamdulillah ni dia sangat luas makna perkataan alhamdulillah. Surah Al-Fatihah Allah mulakan dengan alhamdulillah. Sedangkan perkataan yang equal dengan alhamdulillah adalah asyukru ataupun al-madhu. Asyukru, al-madhu, dia hampir-hampir membawa makna yang sama dari sudut literal. Secara literalnya makna sama. Alhamdu, asyukru, al-madhu. Kalau kita bilang perkataan alhamdu dan perkataan asyukru dalam Al-Quran, kita akan dapati perkataan asyukru lebih banyak disebut berbanding dengan alhamdu. Alhamdu dengan asyukru, dua perkataan yang menggambarkan ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Dalam bahasa Arab, dua-dua membawa maksud terima kasih. Cuma perkataan alhamdu hanya boleh digunakan untuk Allah. Perkataan asyukru boleh guna untuk manusia, boleh guna untuk Allah. Saya bagi contoh. Katakan imam ambilkan air, bagi saya air. Kata ustaz, minum. Jemput minum ustaz. Saya pun cakap terima kasihlah kat imam. Syukran ya imam. Syukran ya imam. Terima kasih wahai imam. Saya tak boleh cakap ahmaduka ya imam, hamdan laka ya imam. Tak boleh. Sebab perkataan alhamdu khusus untuk Allah. Asyukru boleh untuk manusia, boleh untuk Allah. Jadi saya nak kita faham penggunaan perkataan alhamdu supaya kita dapat rasakan keagungan kalimah tersebut. Tadi saya bagi contoh, imam bagi saya air. Betul kan? Imam bagi saya air, imam kata jemput minum ustaz, saya pun minum air. Sebelum saya terima, saya cakap terima kasih ke imam. Saya kata syukran laka ya imam. Terima kasih wahai imam. Bila saya sebut terima kasih, syukran, terima kasih wahai imam, adakah terima kasih saya itu merangkumi terima kasih kepada Allah atau tidak? Jawapannya tidak. Adakah dengan ucapan terima kasih tadi saya dah terima kasih kepada Allah yang turunkan air hujan daripada langit? Jawapannya tidak. Adakah saya dah terima kasih kepada Allah yang menakungkan air di atas permukaan bumi? Juga tidak. Adakah saya dah terima kasih kepada Allah yang bagi manusia pandai sampai boleh suling air ni jadi air bersih saya boleh minum? Pun tidak. Adakah saya telah terima kasih kepada orang yang buat packaging pandai-pandai, boleh ada Tuhan bagi pandai boleh buat packaging air?
Pun tidak. Adakah saya telah terima kasih kepada lori yang bawa air itu ke kampung saya atau ke tempat saya? Pun tidak. Habis terima kasih saya tadi apa? Terima kasih saya kepada imam kerana imam tolong ambil air bagi dekat saya. Selepas saya minum, saya sebut apa? Alhamdulillah. Bila saya sebut Alhamdulillah, saya dah terima kasih kepada Tuhan yang turunkan air hujan daripada langit. Saya dah terima kasih kepada Tuhan yang telah takungkan air di atas permukaan bumi. Saya telah terima kasih kepada Tuhan yang bagi manusia pandai untuk sedut air keluar atau untuk suling air, untuk tapis air. Saya telah berterima kasih kepada Allah yang selamat orang bawa air itu sampai kepada saya. Sekarang beritahu saya, mana lebih luas terima kasih? Alhamdulillah atau asyukur? Alhamdulillah. Oleh demikian, Tuhan jadikan surah Al-Fatihah sebagai surah yang compulsory dibaca dalam setiap rakaat solat. Kita ada 17 rakaat solat wajib, 2, 4, 4, 3, 4. Total 17 rakaat kita solat. Dalam 17 rakaat kita akan baca Fatihah. Kita akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Compulsory. Manusia kena ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak benda yang kita terima hari ini, kita belum cakap terima kasih pun dekat Allah. Cuba bagi tahu saya, siapa-siapa dalam masjid ni yang dah ucap terima kasih secara khusus kepada Allah atas nikmat mata hari ini. Ada tak di antara kita yang kata, ya Allah, aku terima kasih kepada Engkau kerana Engkau beri aku nikmat mata. Ya Allah, terima kasih kepada Engkau, Kau bagi aku nikmat telinga. Kita ucap Alhamdulillah. Bila saya ucap Alhamdulillah, saya dah ucap terima kasih kepada semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu besar perkataan Alhamdulillah. Yang tu pun kadang-kadang orang kita malas nak sebut. Ji, nampak kita baru, bolehlah ada rezeki sikit. Dia tak nak sebut Alhamdulillah. Macam mana Ji? Sehat dah ke? Alhamdulillah. Bolehlah, dah makan ubat doktor bagi, kuranglah sikit. Nak cakap Alhamdulillah tu rasa macam berat. Kena pula kalau kita ni duduk di tempat-tempat yang luar biasa ataupun mesyuarat-mesyuarat yang kontraknya beratus juta, susah nak sebut Alhamdulillah. We don't want to show ourselves as a Muslim. We will like to show our personality as a corporate. So ada style. Nak sebut Alhamdulillah susah, nak baca Bismillah susah. Jadi this kind of thing we have to avoid. Dan kita kena buat correction. Perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran pasti ada di situ signifikan dengan kehidupan kita. Sebab itu bila tuan-tuan sebut, saya tanya apa khabar? Alhamdulillah. Sedar atau tidak kita telah terima kasih kepada Allah daripada bangun pagi sampai sekarang. Dengan Alhamdulillah itu saja. Walaupun tuan-tuan tak senaraikan satu-satu terima kasih itu. Sebab itu hebat setiap perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk dijadikan sebagai Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, tajuk kita hari ini ialah Tribulasi dan Mehna Qaryah. Tribulasi dan Mehna Qaryah. Dia bila masjid dibina, so dia akan dapat title Masjid Qaryah sekian-sekian. Kalau masjid ni dia Qaryah Setiawangsa. Masjid ni Qaryah Setiawangsa. So masyarakat penduduk di area yang namanya Setiawangsa, maka inilah masjid untuk mereka. Dan ahli Qaryah adalah ahli Qaryah Masjid Setiawangsa. Untuk apa? Pertama sekali, kalau dia jadi ahli Qaryah sini, dia kena berdaftar. Kena ada daftar ahli Qaryah. Ada kan? Di masjid ada daftar ahli Qaryah, betul kan? Kalau di Selangor pun ada, di wilayah pun sama juga praktis. So ahli Qaryah kena daftar kerana dua sebab. Satu, untuk buat pemilihan. Keduanya, untuk khairat. Pemilihan apa? Kalau ada pemilihan jawatankuasa baru di peringkat masjid pemilihan, maka dia mesti jadi ahli Qaryah untuk melayakkan dia, sama ada dia dinominate ataupun dia datang untuk mengundi atau untuk memilih. Itu pertama. Yang keduanya ialah untuk khairat kematian.
Kita ada khairat, ada khairat kematian. Kalau di masjid saya, ini pengalaman saya tuan, saya nazir Masjid Bandar Seri Putra. Yang tuan-tuan dengar ada minggu lepas ada seorang jemaah di masjid saya meninggal solat isyak rakaat kedua, jadi viral. Masjid saya dah nazir masjid tu. Biasa kita akan buka untuk pendaftaran khairat. So kalau sejak saya jadi nazir, apa yang saya buat? Saya buat khairat, pendaftaran khairat 10, 50. RM10 pendaftaran keahlian, RM50 yuran keahlian. One off, sekali bayar, dia adalah ahli seumur hidup. Sebab bila saya punya collection sekarang untuk khairat kematian ada RM150,000, so ianya sudah cukup untuk saya tampung. Kalau ratio dia setiap tahun saya perlukan RM15,000 untuk pengurusan jenazah atau RM20,000, saya ada reserve untuk 5-6 tahun. Dan saya boleh gunakan duit itu juga untuk pembangunan masjid. Itu kerana kematian di Masjid Bandar Seri Putra satu bulan ratio dia dalam 3 ke 4 orang. Saya tak tahu di Setiawangsa ni berapa orang mati satu bulan. Ramai ke mau? Belum ramai lagi. Belum ramai lagi ya. Semoga tuan-tuan semua panjang umur tuan-tuan. So, amin kata belakang ada 3 orang. Yang lain semua tak apalah ustaz. So, nampak kan khairat. Esok khairat ini adalah untuk memudahkan pengurusan jenazah. So, biasanya kita akan bagi nombor keahlian. Kalau ada orang meninggal, dia akan terus rujuk kepada masjid untuk mendapatkan bantuan atau pengurusan jenazah, vannya, kuburnya, kapannya, semua. So, dia all in dalam khairat kematian. Kita tak boleh nak rigid sangat. Kita harus melihat bahawa give and take. Saya pernah juga dapat beberapa soalan. Ustaz, ada masjid ni dia ada Korea dia ustaz. Lepas tu masjid Korea ni dia ada kubur. Masjid Korea ni ada kubur, betul kan? Setiawangsa ada kubur. So kalau orang luar meninggal dekat sini, katakan datang rumah saudara dia meninggal dekat sini, nak tanam dekat kubur Setiawangsa tak boleh. Dia kata orang tu IC alamat dekat Perak, tak boleh tanam kat sini. Suruh dia bawa balik tanam kat Perak. Tanah kubur Setiawangsa ni untuk orang Korea Setiawangsa punya. Ini mana punya mazhab? Saya rasa Jawi pun tidak seketat itu. Dia terpulang kepada budi bicara pihak masjid dan juga Jawi. Sekiranya ada keperluan dan juga desakan, boleh tanam je lah. Oh ustaz tak boleh, nanti tak cukup, macam mana kita nak buat? Apa masalah tak cukup? Okey, katakan kapasiti kubur kita ni boleh tanam 5,000 jenazah. Kita dah tanam dah masuk 5,001. Yang satu tu tak tahu nak tanam dekat mana. Kubur dah penuh. Dalam fiqah harus untuk korek balik kubur tu, kumpulkan tulang-tulang dalam satu lubang, tanam, refill balik tanah tu, betulkan balik tanah tu, ratakan balik tanah tu, buat lot baru. Dari sudut fiqah boleh, harus. Tak masalah. Yang kita nak rigid sangat, tak boleh. Boleh pun. Jadi keluasan fiqah dengan kefahaman kita harus lari. Harus kita kena ada kefahaman. Itu pandangan saya. Mungkin tuan-tuan, ahli Korea sini ada ketetapan lain. Tapi dari sudut fiqah, dia bukan merujuk kepada individu, dia sudah konsisten. Dia sudah satu ketetapan. Nampak? Itu dari sudut Korea, dari sudut khairat. Keduanya adalah khairat kematian. Yang keduanya adalah untuk pemilihan. Biasanya 3 tahun sekali, kalau di Selangor 3 tahun sekali ada pemilihan. Ada pemilihan jawatan kuasa masjid, nazir, bendahari. Dia ada beberapa jawatan, antaranya nazir, bendahari, setiausaha bendahari haruslah mendapat kelulusan Majlis Agama Islam atau jawatan kuasa masjid. Perlu di endorse di situ sebelum diberi kelulusan pelantikan. Itu di peringkat jabatan agama, di peringkat Majlis Agama Islam Selangor. Kalau di wilayah saya tak sempat nak tengok
bagaimana pemilihan, adakah pemilihan semata-mata daripada ahli Korea ataupun kena bawa kepada Jawi yang akan putuskan siapa nazir, siapa pengurusi atau sebagainya. Ala kulli hal, itu bukan isu besar. Yang kita nak tahu ialah bahawa kita on title untuk memilih siapa yang akan mengemudi masjid untuk 5 tahun atau 3 tahun akan datang. Ada orang dia lebih suka bercakap di luar, jawatankuasa ni tak betul, jawatankuasa tak betul, tapi bila berlaku pemilihan dia tak datang. Satu, dia ni jenis main bola di luar padang. Saya nazir, saya tahulah tuan-tuan, lama saya nazir ni penggal kedua, saya tahu yang main jenis bola kat luar ni ramai. Dia dekat luar dia main, dia kritik, dia komen. Masuklah jawatankuasa, bantulah dalam ni. Pun tak mau. Dia suka jadi pengkritik bebas. Jadi pengkritik bebas. Apa yang dia happy sangat jadi pengkritik bebas, saya pun tak tahu. So, kalau betul kita ada pandangan, kalau betul kita ada idea, kalau betul kita boleh buat yang lebih baik untuk masjid, ayo masuk dalam jawatankuasa, pemilihan akan datang. Buat sesuatu kebaikan. Buat kebaikan. Tapi kita kena ingat bahawa mentadbir masjid ini dia macam mentadbir sebuah fakulti pengajian. Sebuah fakulti pengajian Islam. Dia mesti ada nazir, dia mesti ada dekan, dia mesti ada ketua-ketua jabatan. So pentadbiran itu mestilah pentadbiran yang holistik, yang tidak ada kepentingan-kepentingan peribadi. Dia mestilah pentadbiran menjurus kepada menjaga kemakmuran masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa surah Allah Subhanahu wa taala sebut. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Ibu ayah perhatikan dengan saya. Allah Ta'ala mulakan dengan innama. Sebab saya bidang tafsir, saya suka kalau kita faham ayat tu secara tadabbur. Innama dia disebut sebagai adatul hasr. Adatul hasr. Apa adatul hasr? Sesungguhnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sekumpulan manusia yang akan mengimarahkan masjid. Sama juga seperti innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innama, maksudnya Allah telah mempersaudarakan saya dengan tuan-tuan merentasi 7 lapisan langit. Jadi persaudaraan saya dengan tuan-tuan adalah persaudaraan yang dijalinkan oleh Allah. Saya tidak boleh menafikan persaudaraan antara kita. Saya menafikan persaudaraan sesama orang Islam, lalu saya ambil orang bukan Islam jadi saudara saya. Boleh atau tidak? Tak boleh. Sebab dia bertentangan dengan perintah Tuhan, innama, sesungguhnya. Sesungguhnya, hanya senya yang mengimarahkan masjid, ini golongan dia. Allah Ta'ala sebut, tidak lain tidak bukan. Siapa mereka itu? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Pertama sekali, orang yang beriman. Maksudnya, golongan pertama yang akan mengimarahkan masjid adalah golongan yang ada iman dalam hati perut mereka, tuan-tuan. So, benda basic, betul tak? Betul kan? Tuan-tuan, kita nak jadi apa pun jadilah, tapi kalau tak ada iman, you nak jadi apa? Kalau tak ada iman, nak jadi apa? Cakap dengan saya. Zero. So nak jadi apa pun jadilah, tapi iman mesti menjadi tunjang utama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Yang ini yang mengimarahkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman. Siapa yang beriman? Apa itu iman? Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, iman itu ialah tasdiqun, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amalu bil jawarih. Diucapkan melalui lisan, aku beriman, dibenarkan oleh hati perut, yang mana dia
sebati dengan roh, dibenarkan oleh hati perut, kemudian dilaksanakan oleh anggota tubuh badan. So kriteria yang pertama untuk mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang tu mesti beriman. Kalau dia beriman, tuan-tuan, campaklah dia kat mana pun, dia tak akan bawa mudarat, dia tak akan bawa kepada kerosakan, dia tak akan bawa kepada bencana. Cuba lihat dalam surah Ibrahim, Allah Taala berfirman, Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Sadaqallahu azim, sampai akhir ayat. Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu melihat bagaimana aku melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimah thayyibah? Apa dia kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah, para mufassirin sebut, iaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimah thayyibah. Tidak ada satu kalimah yang lebih harum, lebih utama, lebih tinggi, lebih bermakna, lebih dikasihi Allah, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatan tayyibatan asluha thabit wa far'uha fis sama. Kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Tak kala kalimah la ilaha illallah mengakar umbi, sebati dengan roh, maka dia adalah umpama sebuah pohon yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, dahan dan ranting mencakar langit, memberi hasil kepada Tuhan dia setiap kali mahukan hasil. Allah beri perumpamaan, tengok pokok paling tua, tersergam indah, ribut ke, taufan ke, hujan lebat macam mana pun, gagah dia di situ. Iman. Bila iman sudah sebati, gagah. Dia ada amanah, dia ada accountability, dia akan ada efisiensi, dia akan lebih bertanggungjawab, lebih kreativiti, dan dilihat ini adalah satu sumbangan untuk membangunkan umat. Allah pilih jadi jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau sebab Allah nak saya buat sesuatu untuk umat. Allah nak saya buat sesuatu untuk umat. Melalui masjid ini saya nak lahirkan lebih ramai orang yang faham Islam. Melalui masjid ini saya nak gerakkan kerja-kerja dakwah. Melalui masjid ini saya nak adakan program-program keilmuan. Melalui masjid ini saya nak manfaatkan kutipan dan juga dana yang ada pada masjid kepada fakir, miskin, anak yatim. So dia punya idea dia tu, masjid dan membangunkan umat. Jawatan ini bukan untuk glamour, kan? Bukan untuk direbut, bukan untuk dijadikan sebagai satu pujian. Sebab kalau tak ada jawatan, macam tak ada orang hormat kita. Mana boleh, tuan-tuan? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bulan masa Covid baru-baru ni, Masjid Bandar Seri Putra belanjakan habis 100,000 bagi fakir miskin. Bandar Seri Putra nampak macam orang kaya, nampak macam orang ada duit, tapi tuan-tuan tak jumpa lagi orang miskin di bandar ini. Orang kaya yang duduk di kawasan-kawasan perumahan yang mewah, orang miskin yang duduk di kawasan, orang yang menjadi miskin di kawasan-kawasan elit. Saya ada banyak senarai di taman saya. So kita santuni. Kita ada jaga anak yatim. Bulanan punya, monthly punya bantuan hampir 5,000, yang tu masuk payslip masjid. Ibu tunggal, anak yatim, semua kita jaga. Mu'alaf, jaga. Bulan-bulan kita bagi duit. Sebab bagi saya, duit tabung masjid itu bukan duit saya, bukan duit jawatankuasa, duit amanah orang ramai. Saya akan dipersoal. Kalau orang tu masuk bulan ni, no point saya simpan sampai 5 bulan. Orang yang masuk duit dia nak pahala, you kena belajar lah. Dan kadang-kadang orang kita ni ada satu tabiat, dia suka tengok duit banyak dalam akaun masjid.
Banyak ni. Banyak. Kumpul lagi, banyak lagi. Saya yakin Masjid Muaz bin Jabal tidak begitu, tapi saya sebut ni mungkin kes-kes yang terpencil. Nowadays orang dah jadi cerdik pandai. Ramai yang mentadbir masjid di kalangan kawan-kawan kita yang ada pengalaman dalam korporat, ada pengalaman dalam pentadbiran. Ini sangat penting. So nampak jalan baik, bantu. Baru nampak manfaat kepada masyarakat. Kita ada free food, kita bagi tuition free. Saya nak sebut ni, macam mana imarah itu dilakukan bila seseorang itu bertanggungjawab. Bila seorang yang dimasukkan jawatankuasa, dia bawa keimanan menjadi tunjang utama. Dia tidak ada kepentingan, dia tidak ada apa-apa agenda yang tersuruh. Dia masuk jadi jawatankuasa masjid, tak adalah dia bagi kontrak untuk renovation dapur masjid kepada ipar dia, atau catering bagi pada sepupu sepapat dia. Tuan-tuan, proses sebut harga di masjid saya buat ni, Jaiz jadikan sebagai rujukan. Jaiz kata kita akan gunakan SOP sebut harga yang dilakukan oleh Masjid Bandar Seri Putra. Kita akan keluar tender, kita akan keluar iklan, kita akan keluarkan tender, orang ambil tender, bayar RM50 atau RM10 satu borang, tengok pada kos. Kemudian orang akan hantar borang tender dan kita akan panggil, kita mesyuarat, kita akan buka borang tender dan kita akan buat declaration, tak ada apa-apa hubungan. Kemudian second, kita akan present pula sebutan harga. Kemudian third, kita akan panggil orang tu, siapa yang boleh ditawarkan. Sebelum itu kita ada site visit, semua kita buat. Sebab saya tak mau besok saya kena tanya, even RM1, 10 sen pun saya tak mau. Duit masjid jangan buat hal. Jangan buat hal. Gerun tuan-tuan, takut. Sepanjang saya jadi nazir, saya mengajar di Masjid Bandar Seri Putra ni, saya mengajar masyarakat agar kembali melihat masjid sebagai institusi yang paling tinggi. Biar masjid itu dekat dengan hati kita. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan kriteria yang pertama, man amana billah, iman, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhirat. Dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, sebab dia tahu tanggungjawab dia dalam mengimarahkan masjid. Wa aqamas salah, dia bukan sekadar jadi jawatankuasa masjid, tapi masjid sebulan sekali pun susah nak tengok batang hidung. Wa aqamas salah, mendirikan solat. Dia solat di rumah itu dia punya pasal, tapi dia kena munculkan diri dia supaya apa dia boleh sumbang perlu dia tahu dengan lebih dekat. Wa aqamas salah wa ataz zakat, dia orang yang keluarkan zakat. Maksudnya dia bukan orang yang menganggap bahawa dapat jawatan masjid dia dapat something. Tak, dia sendiri akan keluarkan daripada sebahagian harta dia untuk mengimarahkan masjid. Bukan dia orang yang ada kepentingan. Itu saya sebut tadi, wa atazakat walam yakhsha illallah, dia tak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu dalam 4 kategori manusia, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, ada ciri ini pada jawatankuasa masjid. Betul kan? Jadi bila ada ciri ini, dia jadi orang yang tak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat betul. Kalau kita buat macam ni nanti orang luar cakap, kalau kita buat macam ni orang tu cakap macam ni, dia tak timbul lah. Dia akan nampak tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Tuan-tuan dengar betul-betul. Tuan-tuan, biasa kita baca dalam Quran ada perkataan asa, ain, sin, alif yang macam ya. Asa. Tadi ayat tu sebut ada 4 ciri. Iman, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Dan dia tidak takut melainkan Allah. Tambah satu lagi, yang kelima, dia tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 ciri ini wujud dikala dia mengimarah, mentadbir, menguruskan masjid, Allah janji mereka akan dapat hidayah. Mereka akan sentiasa terpandu, mereka akan sentiasa terbimbing. Asa itu adalah satu
uslub Allah beritahu, maka wajiblah ke atas Allah memberi hidayah jika jawatan kuasa masjid itu memiliki 5 kriteria tadi. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? Jadi sebab itu datang perkataan asar. Saya bila arwah Pak Cik Talib ni, kita panggil Pak Cik Talib ni, meninggal pada rakaat kedua solat Isyak, saya duduk termenung. Saya kata, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Bukan semua orang dapat jemputan macam tu, tuan-tuan. Dalam solat rakaat kedua, dengar satu bunyi, macam tu je, macam nyawa terakhir keluar. Dia rebah, ada jemaah di belakang, ke depan, ada yang keluar pergi panggil pengawal keselamatan, lepas tu bagi CPR, selesai, imam pun selesai solat Isyak, kita telefon ambulan, tapi 45 minit baru ambulan sampai. After 45 minutes ambulan arrive to masjid. Saya tak tahu apa reason, tapi saya sedih. Tak apalah, saya boleh terima qada dan qadar kematian seseorang, ajal di tangan Tuhan. Tetapi di mana ambulan ni kan kita perlukan masa kita tengah urgent, emergency. Dia ada siren apa semua. Kalau 45 minutes to 50 minutes baru sampai, saya tak boleh nak digest lah, tuan-tuan. You nak cakap maqasid syariah, apa lagi you nak cakap kalau ambulan pun datang lambat? Boleh tak? So saya tak faham. Memang bila pegawai saya telefon berulang kali, dia kata, sabarlah encik, kita tahu pula. Sabar, kita pula kena marah. Kita kena marah. Tapi nak macam mana? Kalau boleh saya nak angkut aja pakai van jenazah, bawa pakcik tu pergi hospital, saya pula kena saman nanti. So kita bagi CPR. Cuma itu bukan isu dia. Tak meninggal lah, tak apalah. Tapi saya terkilan sikit dengan ketepatan ataupun ambulan ni. Saya nasihatkan supaya kena pertingkatkan lagi lah perkhidmatan ambulan ni. Cuma Pakcik Latif ni kriteria dia macam mana sampai dapat satu pemberian Tuhan. Bagi saya mati dalam solat ni husnul khatimah, tuan-tuan. Husnul khatimah, meninggal dalam solat bukan semua dapat. Abu Bakar As-Siddiq, bukan saya nak bezakan pakcik dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal atas tilam, atas katil. Masa meninggal Abu Bakar menangis, teresak-esak menangis. Sahabat tanya, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Dia kata, sahabat-sahabat lain semua mati di medan jihad, aku mati atas katil. Dia rasa tak boleh, dia rasa sedih mati atas katil ni. Kalau boleh nak mati di jalan Allah. Kita ni tak dapat mati di jalan Allah, tapi mati dalam solat, mati dalam baca Quran, tak apa dah, tuan-tuan. Tapi jarang Tuhan nak bagi. Cuma saya zoom balik, saya tengok balik apa agaknya amalan yang Pakcik Talib ni buat sehingga Tuhan bagi dia satu pemberian yang begitu besar. Dia memang jemaah tegar masjid. Jemaah tegar masjid. Setengah jam sebelum solat dia dah ada. Setengah jam sebelum solat dia ada. Saya pula kalau ada di taman saya ni, pergi imam dah takbir baru sampai. Sebab kalau imam suruh takbir saya sampai, ditolak, dia orang suruh saya jadi imam. Jadi saya saja datang lambat. Bukan, tuan-tuan, memang kita lewat. Kita ni jenis mungkin lama duduk negara Arab ni bila azan baru penuh, bila qamat baru nak penuh. Jadi ialah saya pun pergi, biasa saya pergi taklah macam Pakcik Talib ni setengah jam awal sampai. Kalau setengah jam awal kita sampai jadi pelik. Pakcik ni setengah jam awal sampai. Dia datang-datang, dia akan ambil Quran, dia akan baca Quran. Kalau tak pun tengok dia berzikir. Pernah saya tengok macam itulah dia punya. Kalau dia keluar masjid tu, bertemu dengan dia, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam Ustaz. Cakap pun lembut, apa khabar Ustaz? Dia start motor, dia jalan. Kat masjid ni kadang-kadang ada orang keluar, dia lepak-lepak, sembang-sembang, pergi ngopi kan. Dia tak ada. Jangan pula lepas ni tuan-tuan tak lepak, tak ngopi, sebab nak dapat husnul khatimah. Tak. Pakcik dia ada kriteria orang yang pendiam. Mungkin dia sebab dia memang pendiam lah kot, tapi watak tu menarik. Dan mesti ada amalan-amalan yang dia buat
sehingga dia dalam solat Allah panggil dia. Allah tengah solat tuan-tuan, tengah dalam keadaan wudu, tengah solat, tengah menghadap Allah, tengah mi'raj. Tengah mi'raj ni kita sudah ada communicate dengan Allah dalam solat ni, pap cabut nyawa. Itulah pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Pak Cik Latif. Semoga dia mendapat keamanan dan juga keistimewaan di alam barzakh. Kau ada beduk Ada beduk? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Engkau janjikan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Amin ya rabbal alamin. Tersambung lagi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. So, itulah karakter yang ada pada salah seorang jemaah. Jadi jemaah kata bila sembang dekat luar masjid baru ni, oh hebatnya ustaz, macam mana dapat? Saya kata kena ikut pakcik itulah. Kena banyak diam. Kena kurangkan cakap, banyakkan amal ibadat. So nampak kan
nampak. Saya pun kena belajar juga supaya saya dapat husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ayat seterusnya ialah daripada surah Taubah juga, ayat 108. Allah berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun dalam menceritakan mengenai pembinaan Masjid Quba, masjid yang pertama. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, setibanya baginda di Madinatul Munawwarah, Nabi buat tiga benda. Pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Bina masjid. Ini masjid la masjidun ussisa ala taqwa. Yang keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar ialah penduduk tempatan bumi Madinah. Muhajirin adalah golongan yang meninggalkan kota Mekah berhijrah pergi ke Madinah. So apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Rasulullah saudarakan mereka. Bukan saudara sembang-sembang, bukan saudara ungkapan di lisan, tak. Saudara yang betul-betul punya saudara. Bila Muhajirin datang ke Madinah jumpa dengan Ansar, Rasulullah saudarakan. Sehingga diriwayatkan kalaulah Ansar ini, tuan tanah, tuan tempat penduduk tempatan Madinah ni, Ansar ni, katakan ada kebun kurma 4 ekar, dia akan bagi tahu dekat saudara dia yang berhijrah, yang jadi saudara dengan dia baru, yang menjadi baru, saudara baru dengan dia. Apa dia akan buat? Dia kata, saudaraku, mari sini, aku ada 4 ekar kurma, kebun kurma ada 4 ekar, 2 ekar kau ambil. 2 ekar kau ambil. Kalau ada kambing 50 ekor, okey, 25 ekor kau ambil, 25 kau ambil. Sampai begitu sekali Ansar meraihkan Muhajirin. Sebab itu Nabi sayang Ansar ni, tuan-tuan. Nabi sangat-sangat sayang Ansar ni. Muhajirin Nabi sayang, tapi Nabi lagi sayang Ansar. Iya, luar biasa sayang Nabi pada Ansar. Sebab bagi Rasulullah perlindungan, jaga Nabi SAW. Jadi Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Jangankan kebun, jangankan tanah, jangankan kambing, jangankan unta. Kalau Muhajirin itu datang seorang selas pinggang, katakan dia dah dewasa, lelaki dewasa, datang hijrah seorang-seorang. Ansar ni katakan ada isteri 3 orang. Dia akan panggil Muhajirin tu, dia kata, "Mai sini saudaraku, aku ada 3 orang isteri. 1, 2, 3. Kau pilih mana satu nak, aku ceraikan, lepas iddah kau kahwin." Allahu Akbar. Ada kat belakang siapa yang sebut Allahu Akbar? Kita sekadar Allahu Akbar aje lah, tuan-tuan. 4, 3 dia bawa. Kalau kita agaknya bawa yang dah uzur. Kau ada 2 ni, kau pilihlah mana satu. Yang muda kita simpan, yang bagi kau orang. Hebat kan? Hebat Ansar dan Muhajirin. Nabi sayang dengan Ansar ni. Ada banyak cerita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, Nabi saudarakan, Nabi bina masjid Quba, Nabi bina. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Yang ketiganya, Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Masa Nabi sampai di Madinah, pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi suruh sahabat-sahabat ni berniaga. Dalam beberapa 6 ke 8 bulan, riwayat sebut, sahabat dah mula kuasai pasar Madinah. Sebab they are very, very talented. Contoh Abdul Rahman bin Auf, saya nak sebut sikit kan. Abdul Rahman bin Auf ni, dia dekat Madinah, dia ni muhajir, orang Mekah, asal orang Mekah. Dia memang seorang saudagar, businessman di Mekah. Masa dia hijrah, semua harta dia kena rampas. Dia pun tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia tak ada apa-apa, selas pinggang. Nabi saudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad. Dengan Sa'ad ni orang Ansar, Nabi saudarakan. Sa'ad panggil Mu'az, Sa'ad panggil Abdul Rahman. Sa'ad kata, "Wahai Abdul Rahman, aku ada kebun, separuhnya kau ambil." Abdul Rahman kata, "Tak, aku tak nak kebun. Aku ada kambing, kau ambil separuh. Aku ada unta, ambil separuh." Abdul Rahman kata, "Aku tak nak yang tu semua, itu semua aku simpan. Boleh tak engkau bagi aku pinjam 5 dirham dan kau tunjuk dekat aku kat mana pasar Madinah?"
Sa'ad kata, kenapa? Kau bagi aku punya 5 dirham, kau tunjuk aku ke pasar Madinah. Okey? Sa'ad pun bagi Abdul Rahman bin Auf 5 dirham dan antarkan Abdul Rahman ke pasar Madinah. Sampai di pasar Madinah, Abdul Rahman duduk. Dia buat observation. Dia duduk tengok apa bisnes boleh buat 5 dirham ni. Tengok orang jual unta harga 5 dirham. 5 dirham, 5 dirham, 5 dirham. Dia dah macam cerita Tiga Abdul yang dilelong abang dia dilelong. Okey. 5 dirham, 5 dirham. Abdul Rahman pun pergi beli unta tu. Tuan, saya nak beli unta tuan. Berapa? 5 dirham. Nak ambil dia 5 dirham. Dia pun ambil unta dengan harga 5 dirham. Dia pergi ke ujung sebelah sini pula, dia jual unta 5 dirham, unta 5 dirham. Ini bisnes apa? Labor cost pun tak lepas. Beli 5 dirham, jual 5 dirham. Tapi Abdul Rahman ada strategi. Apa strategi dia? Dia beli 5 dirham, masa dia beli unta tu, dia beli dengan tali unta sekali. Tali unta, dia beli dengan tali unta. Masa dia jual unta tu, dia jual unta, tali disimpan. Dia kata, encik, tali tak termasuk 5 dirham ni, unta saja, tali dia ambil. Begitulah dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Di pasar Madinah, unta banyak, tapi tali nak ikat unta tak ada. Bukan tak ada, kurang. Siapa yang ada? Abdul Rahman yang ada. So dia tahu pada masa tu sudah ada market. Kalau tak, tali unta tu tak ada value. Dia buat strategi jadikan tali unta tu ada value. Dia start jual tali unta. Dia start dengan very small business, tali unta je tuan-tuan. Tapi dia dapat menguasai perniagaan tali unta. Awal starting dia. Dia saudagar besar dekat Madinah tu. Saudagar besar. Tapi dia tak apa. Dia tahu macam mana nak pulihkan ekonomi dia sendiri dengan 5 dirham. Tak sampai 2 tahun, dia dah jadi orang kaya di antara orang kaya di Madinah. Very brilliant. Very brilliant. Dia dah kahwin orang Ansar, dia sudah ada tanah, dia dah employ beberapa orang untuk kerja dengan dia. Rasulullah, dia jumpa Rasulullah happy sangat dengan Abdul Rahman. Sebab Abdul Rahman dia kata, wahai Rasulullah, aku takkan jumpa kau selagi aku tak pulihkan keadaan aku. Dia pulihkan betul, jumpa Rasulullah happy. Rasulullah kata, sekarang kau sudah kahwin wahai Rahman. Sudah wahai Rasulullah. Rasulullah happy. Rasulullah happy orang Islam ni kalau berniaga. Dan Nabi suruh orang Islam berniaga. Nabi SAW sendiri pernah berniaga. Suruh orang Islam berniaga supaya orang Islam dapat kumpul kekayaan, dan juga kekayaan itu dimanfaatkan untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Kita boleh bayar zakat dengan kekayaan kita, kita boleh berwakaf, kita boleh buat sedekah, kita boleh buat amal jariah, macam-macam kita buat. Bila kekayaan itu ada di tangan orang Islam. Tuan-tuan kena ingat, rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ini sebagai kita pemegang amanah. Betul milik kita dari satu term, memang dari satu sudut memang milik saya, tapi mutlaknya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi saya pinjam, Allah bagi saya pegang untuk mentadbir dan menguruskan dengan cara yang baik. Apa yang kita belanja, apa yang kita makan, apa yang minum, apa yang kita belanja, apa yang kita beli, semua tu habis. Sebenarnya duit kita ialah yang mana kita buat jariah, yang mana kita buat wakaf, yang mana kita buat zakat. Itu je yang akan kekal sebagai amalan yang dibawa manfaat oleh wang ringgit kita. Nampak Abdul Rahman bin Auf hebat. Kemudian Nabi SAW, sebab itu 3 perkara ini bila Nabi SAW suruh orang Islam buat, sangat signifikan dengan tunjang kekuatan umat Islam. Persaudaraan, masjid, ekonomi. Persaudaraan, masjid, ekonomi. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita kisah macam ni? Ayat yang orang biasa baca, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu berita daripada orang fasik, hendaklah kalian memastikan berita itu betul ataupun salah. Kan cerita tu banyak kali, ayat tu selalu orang baca kan.
Jangan fitnah, jangan bawa berita-berita palsu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Betul. Tapi saya nak bawa apa cerita di sebalik ayat tu. Ada kisah di sebalik ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ayat ke-6, surah Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu satu berita yang dibawa oleh orang fasik, maka hendaklah kamu memastikan berita itu betul atau tidak, sahih ataupun tidak. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal belakang hari. Disebabkan kejahilan kamu tidak mampu ataupun tidak sempat memastikan keabsahan sesuatu berita, lalu kamu bertindak mengikut berita palsu, kamu akan menyesal. Fasbahtu minan nadimin. Nadimin ini tuan-tuan, dia dalam bahasa Arab dipanggil hal. Apa dia hal? Hal itu ialah sepanjang kehidupan kelak kamu akan menyesal. So itulah keadaan. Macam mana keadaan mereka? Menyesal. Besok lagi orang tanya macam mana keadaan mereka? Menyesal. So menyesal berpanjangan. Itu namanya hal. Nadimin. Kalaulah salah terima berita tu. Asbab nuzul memberi kita penjelasan. Sebab turun ayat 6 daripada surah Al-Hujurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengantar Al-Walid bin Uqbah, seorang sahabat, untuk kutip zakat dari Bani Mustalaq. Satu kumpulan manusia namanya Bani Mustalaq. Pergi zakat. Al-Walid bin Uqbah ni, dia ada krisis dengan Bani Mustalaq. Apa krisis dia? Zaman jahiliyah dia pernah bunuh orang dari Bani Mustalaq. Dia pernah bunuh. Mungkin perbalahan pergaduhan, dia dah bunuh orang daripada Bani Mustalaq. So ada hutang. Al-Walid bin Uqbah ada hutang dengan Bani Mustalaq. Apa hutang? Fidyah, kena bayar fidyah pula. Dia lah ganti rugi kena bayar di atas pembunuhan, ataupun dibunuh ataupun dibayar ganti rugi. 100 ekor unta ke berapa ekor unta, dia ada kiraan. Yang ini hidden, orang tak tahu. Sekarang Rasulullah lantik Al-Walid bin Uqbah pergi kutip zakat ke Bani Mustalaq. Bani Mustalaq dah tahu Rasulullah telah pun memutuskan seorang lelaki untuk kutip zakat. Apa Bani Mustalaq buat? Bani Mustalaq pun kumpullah zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat ternakan. Mereka kumpulkan, mereka pun datanglah ramai-ramai menuju ke arah Al-Walid bin Uqbah yang sedang datang ke perkampungan Bani Mustalaq. Bila Al-Walid bin Uqbah tengok diorang datang ramai-ramai, kena pula orang Arab kalau nak sambut tetamu dia bawa lembing, bawa pedang. Tuan-tuan tengok orang Arab, setengah negara Arab, kalau disambut tetamu, siap ada pedang, siap berjoget, siap ada hanjarah, ada sabit yang bengkok tu, siap ada yang lepaskan tembakan, pap. Dia suka tunjuk senjata-senjata ni sebagai tanda hormat sambut tetamu. Bila Al-Walid bin Mughirah tengok orang datang dengan senjata begitu, dia kata apa? Sudah, habis aku hari ni. Habis. Dia lari balik. Al-Walid bin Uqbah lari balik. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dah pergi kat Bani Mustalaq nak kutip zakat, dia orang keluar ramai-ramai nak serang aku. Rasulullah panggil Khalid bin Walid. Khalid, mari kejap. Kau pergi cek kat Bani Mustalaq, betul ke dia tak nak bayar zakat? Kau pergi cek. Pertama sekali, kau duduk, kau pergi situ, kau dengar ada atau tidak azan dilaungkan. Pertama. Keduanya, wahai Khalid, kau tunggu ada tak solat jemaah didirikan. Kau pergi cek dua benda ni dulu. Khalid pun pergi sampai dekat perkampungan Bani Mustalaq. Azan dilaungkan. Dia
kata, azan dilaungkan. Kalau mereka ini tak nak bayar zakat, sudah dikira murtad, sudah terkeluar daripada Islam, takkan dia orang azan lagi? So azan itu maksudnya mereka lagi berpegang pada ajaran Islam. Keduanya mereka solat berjemaah. Macam mana ni? Khalid pun pergilah jumpa wakil, berbincang, tanya, tak ada, kami keluar nak sambut wakil Rasulullah, tapi dia dah lari balik, kami pun tak faham. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kriteria sebagai sebuah negeri yang sejahtera, negeri yang dapat dikategorikan sebagai negeri yang berpegang dengan ajaran Islam, pertama sekali azan dilakukan. Ada azan berkumandang. Azan berkumandang. Cerita tadi itu adalah untuk menggambarkan bagaimana pengimarahan masjid itu menjadi kriteria untuk terhalangnya sesuatu peperangan dari sesuatu peperangan berlaku. Ada kawan seorang daripada Lebanon datang buat PhD dekat UKM. Pernahlah saya kenal dulu. Masa duduk dekat sini, ini cerita daripada profesor universiti daripada UKM. Kalau tuan-tuan ingat Profesor Yusuf Osman, dia guru saya, dia profesor dalam bidang fizik, tapi banyak benda saya belajar dengan dia. Dia cerita, ana pun heran Syekh Farid, dia kata, ana pernah menyelia seorang student daripada Lebanon. Masa dekat sini, dia buat PhD dalam solar energy. Saya yang jadi penyelia dia pergi mana-mana pun, kalau pergi mana saya bawa dia dan singgah solat. Setiap kali jumpa masjid solat, dia memang jaga sangat solat. Selepas dia dah habis belajar PhD, dia balik ke negara dia bertugas di salah sebuah universiti dekat Lebanon. Dia buat international conference, jemputlah Profesor Yusuf Osmani untuk bagi keynote. Profesor pun pergi, duduk situ 3-4 hari dengan dia. Profesor tengok dia ni tak sembahyang. Kat Malaysia dia sembahyang, kat situ dia tak sembahyang. Jadi Profesor Yusuf Osman tanyalah, brother, what happened to you? When you have been in Malaysia, I saw you are doing very well, 5-time prayers. Kat sini aku tak tengok pun kau solat. Memanglah Prof, dia kata. Sebab apa? Kat Malaysia kalau saya tak solat, saya kena soal dengan Tuhan. Sebab apa? Masjid banyak. Kat sini kalau saya tak solat pun, kalau Tuhan tanya saya boleh cakap masjid tak ada. Senang alasan. Bila cerita ni saya teringat satu cerita lain. Saya ada pergi trip ke Syria dulu. Di situ hampir 15 tahun sebelum bergolak lah tuan-tuan, saya pernah pergi ikut mengiringi rombongan kerajaan negeri Selangor. Dia ada G2G punya program, ataupun ada dia nak buat MOU, understanding dalam landfill begitu lebih kurang. Saya diminta untuk ikut sama, untuk diam dengar saja kod-kod Arab ni kutuk dalam bahasa Arab. Ataupun ada perancangan apa sahaja, saya pergi duduk saja, saya dengar. Cuma masa pergi tu dia orang bagi saya business class. Rombongan Exco pergi, jadi dia orang pun bagilah business class, duduk business class. Sebelah saya Arab. Saya suka window seat, Arab ni duduk sebelah kanan saya sini. So naik dah take off, pramugari pun tolak tray tu, dia tolak drinks dia kata, okay. Saya seperti biasa, saya tak tahu minta benda pelik-pelik, lagipun kita ni memang perak lah, tak pernah naik business class, first time dapat naik business class tu. Jadi satu story, saya kata fresh orange. Itu je pandai minta. Okay, dia pun fresh orange. Jadi yang kat sebelah saya ni, dia minta red whiskey. Ini dah take off, tapi sebelum troli itu datang tolak, kami sempat sembang. Saya sempat sembang dengan Arab ni. Sembang, dia kata, I love Malaysia brother, Malaysia is very good, lot of masjid, you guys are following Islam very good, I love Islam, what are you doing brother? Saya kata, I'm teaching in university. What subject you are teaching? I'm teaching Al-Quran, I'm teaching tafsir. Oh, very good brother, Islam must be. Dia pujilah Islam kena begitu begini. Sebab itu saya pelik, bila orang tu
Tanya nak minum apa, dia minta red whisky. Saya kata, just now you talk about Islam. I thought you are good Muslim. How can you take alcohol? Dia kata, no brother, I can. Saya pelik. How come you can? Because I'm musafir. Boleh pula musafir. Saya tahu musafir ni boleh jamak kasar. Tak tahu pula musafir ni boleh minum. Jadi itu pengalaman saya, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu bahawa bagaimana pengimarahan masjid itu penting dalam kehidupan kita. Sebab bila Nabi sampai, Nabi sebut, Nabi sampai, Nabi buat masjid. Allah Ta'ala sebut sangat cantik, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma bi. Sesungguhnya masjid yang dibina atas dasar takwa, ussisa, dibina atas dasar takwa. Takwa ni ada 4 perkara, tuan-tuan. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Ada 4. Jadi masjid yang pertama sekali dibina ini ada 4 sendi kekuatan di kalangan generasi yang membina masjid itu. Ada rasa takut pada Allah, ada rasa syukur kepada Allah, ada rasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan, buat persiapan untuk jumpa Allah. Jadi paling tidak bila kita jadi jawatankuasa masjid, bila kita datang mengimarakan masjid, kita ni buat persiapan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala beritahu begini, dan fihi, di dalamnya, di dalam masjid. Di dalam masjid, bukan Masjid Quba saja, semua masjid. Begini dia, walaupun ayat ni turun merujuk kepada Masjid Quba, dia tidak terhenti Masjid Quba. Dia juga merujuk kepada mana-mana masjid yang lain di atas dunia ni. Kita tak boleh kata spesifik ayat ini untuk Masjid Quba saja, Ustaz. Tak. Semua masjid perlu ada ciri-ciri ini. Apa dia? Fihi rijalun, di dalam masjid itu ada lelaki-lelaki yang mahu menyucikan diri. Yuhibbuna ayyatatahharu, suka menyucikan diri. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat Kalaulah ayat itu bunyi yuhibbuna ayyatahharu, tuan-tuan, kalau ayat itu bunyi ayyatahharu, mereka suka menyucikan diri, maka saya boleh kata suci itu suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, badan suci. Kalau ayyatahharu, tapi ayat dia bunyi ayyatatahharu, datang ta tengah-tengah tu, nak beritahu penyucian itu bukan sekadar fizikal, penyucian itu juga merujuk penyucian jiwa. So not only you are clean outside, you also have been clean. You have to clean inside. Bukan sekadar suci luaran, suci dalaman. Sebab itu sebut yuhibbuna ayyatatahharu. Dalam bahasa Arab, bila ada huruf bertambah, maksudnya juga bertambah. Maknanya juga bertambah. Di asal perkataan ayyatatahharu, kalau saya keluarkan asal perkataan dia tahara. Tohara, 3 huruf aja. Macam mana pula boleh jadi ya, to, ha ada sabdu, ada ra, ayyatatahharu. Tengok ada berapa huruf tambah daripada kalimah asal. Maksudnya perlu ada penambahan dalam pemahaman, perlu ada penambahan dalam perbuatan. Dia bukan suci luar, Pak Haji, Mak Ajah, dia juga suci dalam. Sebab yang suci luar ni manusia nampak, yang kotor dalam ni Allah nampak. Mana satu kita nak jaga? Yang manusia nampak atau yang Allah nampak? Kejap lagi solat, kita nak bawa yang mana satu? Suci luar saja atau suci dalam sekali? Kalau suci luar saja, solat kita sah. Tapi kalau suci luar dan dalam, Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang, Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayyatatahharu, kan Allah Ta'ala kata mereka suka sucikan diri. Jadi masjidlah tempat dia. Datang belajar, datang mengaji, datang berwirid, datang berdoa, datang solat berjemaah,
datang bersilaturahim, jumpa sahabat-sahabat kita, bertanya khabar, senyum. Allahu Akbar. Yalah, buat masa ni kita tak boleh lah salam-salam, nantilah dulu salam. Ada juga orang marah, inilah ustaz, sebab virus satu kita tinggalkan sunnah Nabi bersalam. Baik, saya kata macam ni ji, saya ada jumpa satu riwayat hadis Nabi SAW. Datang satu kumpulan manusia, sekumpulan manusia datang nak jumpa Nabi SAW untuk berbaiat, berbaiat. Kan awal-awal Islam dulu kumpulan datang berbaiat, kumpulan A datang berbaiat, kumpulan B datang berbaiat, macam tu kan. Jadi datang satu kumpulan nak berbaiat dengan Nabi SAW. Salah seorang dalam kumpulan itu, dia ada penyakit kusta, ada penyakit kulit. Nabi kata, suruh dia balik, aku terima baiat dia. Suruh dia balik, aku terima baiat dia. Saya faham begini, dikala kita sehat, tak ada virus, tak ada penularan wabak, bersalaman itu sunnah. Dikala ada penyakit, dikala ada virus, dikala ada penularan wabak, tidak bersalaman juga adalah sunnah. Sebab duduk Nabi buat. Nabi pernah bersalam dan Nabi juga tidak pernah bersalam. Nabi tidak bersalam dengan alasan ada penularan wabak. Jadi sunnah tak bersalam, tuan-tuan. Bila dikala ada wabak, tidak bersalam juga adalah sunnah. So, jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat sayang orang yang sucikan diri. Jadi tuan-tuan, masjid ini kita punya, tanggungjawab kita bersama. Dia bukan jawatankuasa punya, dia bukan jawi punya. Pakat-pakat semua kita punya. Pakat-pakat kita jaga masjid. Kalau ada perkara yang perlu cadangan, cadangkanlah. Kalau jawatankuasa mampu untuk laksanakan, mereka boleh laksanakan. Nama pun cadangan. Kalau cadangan kita tidak diterima, janganlah memberontak di luar sana. Oh, ni saya dah cadangkanlah dulu. Ya, mungkin jawatankuasa ada wisdom, kita serahkan. Mereka pun orang cerdik pandai, orang yang Allah berikan kemampuan untuk berfikir, untuk buat sesuatu. Mudah-mudahan mereka dapat kemudi dengan baik, dengan keikhlasan, kejujuran dan juga semangat setia kawan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama bangunkan pengimarahan masjid. Masjid ini dia tak habis hari ini. Lepas kita nak wariskan kepada anak cucu kita pula. Betul kan? Dia akan jadi sebuah tempat, sebuah lokasi, tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya rahmat Allah, tempat mustajabnya doa. Allah, hebat masjid ni. Jangan ada yang terkilan-terkilan, jangan ada yang rasa tak selesa dengan beberapa perkara yang barangkali boleh diselesaikan secara bijaksana. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi, mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bertemu lagi. Sekian dulu daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.